So, apa kekuatan Khairi Adib ini pada pandangan anda, Din? Khairi Adib ni ada mempunyai kelebihan ketenangan dalam setiap langkah dia. Okey. Dan salah satu senjata favourite dia adalah guntingan. Harap-harap langkah untuk perjuangan kali ini berjalan dengan lancar untuk Muhammad Adib. Ini kali yang kedua pada sesi sebelah petang melihat pesilat Malaysia berdepan dengan pesilat Singapura. Selepas awal tadi Robial Sobri, dia menang selepas Nur Shah Farid dibatalkan. Baik, bermula untuk pusingan yang pertama. 2 minit kepada kedua-dua peserta, kedua pesilat. Percubaan tendangan sisi yang dilakukan tidak berhasil dari Khairi Adib. Lagi sekali tak berhasil, tak berjaya. Acahan yang dilakukan dan akhirnya Masing-masing berhati-hati ya. terlalu berhati-hati untuk peringkat awal ini. Ya. Tapi kaki depan Adib tu laju juga. Dia menggunakan kaki kanannya untuk melakukan serangan ketika ini. Oh, jatuhan. Harap di kawasan luar. Tengok. Jatuhan. Ada. Jatuhan. Tidak semena-mena Anik Asri berjaya untuk mendapatkan 3 poin di situ. Mungkin sedikit gopoh sebentar tadi Adib pada saya untuk dia melakukan serangan. Pada kelas pertandingan yang rendah, silat Singapura lebih pada teknik menunggu. Menunggu. Tunggu dan lihat. Tapi tadi dia dapat melakukan satu tangkapan yang kemas. Itu dia satu serangan yang baik dapat dilakukan dan kini mereka bertarung untuk melakukan jatuhan, tetapi ditarik. Ada 2 poin. Hasil daripada serangan kaki yang dilakukan oleh Khairi Adib. Anik berundur, bukan berlari. Ada berkelebihan untuk buat side kick. Oh, okey. Side kick dia tajam. Tamat untuk pusingan yang pertama. Sekejap ya, 2 minit. Sekejap. Kemudian dia tak ada VAR itu tanpa diduga. Tapi dia berjaya untuk bersabar katanya. Sehinggalah Khairuddin Mustaqim melakukan kesilapan. Pusingan yang kedua. Setakat ini cuma ada 2 mata saja yang dikutip. Ini pungutan mata yang agak rendah untuk pertarungan di antara kedua-dua pesilat. Tangkapan cuba dilakukan, hampir ada ditangkap kakinya sebentar tadi. Nampak terkena di bahagian atas. Wasit nak tengok VAR. Penalti verifikasi. Mereka dipanggil. Pungutan potongan mata kepada Anik Asri. Tak ada apa-apa berlaku. Tak ada Mana ada dapat poin? Poin kekal macam biasa. 5-2. Bertukar langkah. Okey, percubaan untuk melakukan jatuhan, sayang. Ianya berlaku di luar. Khairi Adib, Muhammad Adib ni kena robust sikit lah untuk masuk. Ya, betul. Terlalu lembut sangat sekarang ni. Sebab Singapura dia pun menunggu je kan. Ya. Kerana Anik Asri tidak melakukan sebarang langkah untuk melakukan serangan. Cantik. Tendangan sisi yang dilakukan. Tepat. Ada poin? Sepatutnya kan? Sepatutnya dia. Tapi 2 mata pengadil juri tu tak nampak.
Sekurang-kurangnya 2 di antara 3 tu dapat Yep. poin. Jatuhan di luar. 3 mata yang dicari berbanding 2 ataupun 1. Teknik Singapura ni hanya menunggu dan ingin menjatuhkan Adib saja. Setakat ni. Tendangan sisi yang dilakukan berjaya di situ dan kemudiannya ada jatuhan. Betul, ada jatuhan. Anik Asri berjaya untuk menambah mata. Untuk mengumpul 10 berbanding 4 yang dikumpulkan oleh Khairi Adib ketika ini. Di penghujung pusingan yang kedua. Di luar gelanggang. Kita dah lihat beberapa pertarungan daripada pesilat-pesilat Singapura. Mereka banyak berada di tepi gelanggang. Ya. Itu bagaimana yang maklum. Kalau kita berdudukkan sebelah kaki di luar, mana kita dapat poin, maknanya poin tu dikira. Jika pihak lawan, pihak kita daripada dalam dapat tendang orang luar, tak dapat poin. Itu ada kelebihan di situ bila berada di tepi gelanggang. Khairi Adib ketika ini sedikit pingat emas kepada mereka. Mengharapkan kepada kejayaan Anik. Kalau diikutkan, beliau adalah pesilat terakhir Singapura yang beraksi dan juga bertarung di peringkat akhir. Ayo, seminit yang penting dan kemudiannya seminit yang lain pula perlu untuk mendapatkan serangan. Cantik satu back kick yang dilakukan. Tak kira. Di luar gelanggang. Mungkin ada cut di situ. Boleh bantahan dibuat. Sebab turning back kick dari Khairi Adib tadi. Betul. Tepat. Dan dia masukkan pihak lawan ke dalam gelanggang. Mungkin ada camp pasukan negara klaim ada jatuhan di situ. Meminta supaya video diguna pakai, kira bermakna masih lagi ketinggalan dengan mata. Apa-apa pun saya tidak begitu gemar dengan cara pertarungan Anik Asri ketika ini, Azrin. Ya, betul. Dia terlalu berhati-hati sangat. Tapi pada masa yang sama dia juga berhati-hati dengan jatuhan pesilat daripada Singapura. Mana dia lebih robust Patut dia lebih bijak untuk dapat poin. 2 jatuhan dia dapat samakan kedudukan. Dan kini menarik. Sebab pesilat Singapura ni terlalu negatif. Ya. Corak pertarungannya. Itu. Bantahan tak diterima. Bantahan ditolak. Mana kekal lah mata sekarang. 12 Singapura dan 6 Malaysia. Tendangan sisi yang dilakukan. Naik poin Naik. Dia dapat poin. Kini semakin mendesak. Okey. Khairi Adib hanya berbekalkan seminit 10 saat untuk dia melakukan serangan. Lagi serangan. Itu saja teknik yang ada daripada Singapura untuk melengah-lengahkan waktu. Yang tidak digemari oleh penonton-penonton ketika ini. Khairi Adib dapat 7 poin. Cuba untuk melakukan jatuhan. Dah keluar gelanggang. Itulah corak pertarungan yang begitu negatif daripada sudut merah. Withdraw. Kenapa? Wow. Ada squalified guys tu. Nampaknya
Pesilat daripada Malaysia tarik diri. Apakah sebab yang oh, ada ketidakpuas hati kepada pengutan mata. Ya. Kemenangan daripada Anik Asri Muhammad Yazid yang tidak mendapat Tadi ada sokongan daripada penonton-penonton di sini. Daripada Camp Malaysia menyatakan ada poin yang tidak dikira daripada juri ya. Okey. Itu pandangan anda. Itu maknanya ada ketidakpuas hati yang tarik diri daripada pertandingan. Tenang. Saya rasa keadaan seperti ini tidak wajar berlaku. Terutamanya kita selaku tuan rumah. Ya. Dan kemudiannya kita sememangnya mengharapkan bahawa pihak juri yang sepatutnya, ini juri daripada mana? Daripada Vietnam. Vietnam saja, juri daripada Vietnam saja. Yang tidak memberikan poin waktu Muhammad Adib buat serangan tadi. Ya. Ada 2-3 kali poin tak naik tadi. Ya. Mungkin atas sebab itulah pertandingan tu ditarik. Dia pada saya di sini ada dua perkara yang menyebabkan kekecohan ini berlaku. Ya. Yang pertama adalah daripada corak pertarungan yang negatif dipamerkan oleh Anik Asri. Betul. Dan yang keduanya adalah mengenai pemarkahan. Kita tahu bahawa ini adalah sukan subjektif. Betul. Aku tuan rumah. Dan seharusnya juga keadaan ini perlu ditenangkan. Bahaya. Apabila objek sudah mula dibaling ke tengah gelanggang, ini bukanlah yang kita mahukan. Kecoh. Sabar, bawa bertenang. Semua penyokong-penyokong Malaysia tak puas hati. Bertenang. Keadaan seperti ini memang boleh berlaku. Ya. Memang boleh berlaku. Semua bertenang. Terutamanya apabila membabitkan pihak juri, membabitkan keputusan-keputusan secara subjektif kan. Kalau ada ahli keluarga ke ataupun ada siapa-siapa yang terbabit kat sini, kalau boleh jangan campur tangan lah. Betul. Serahkanlah kepada pegawai-pegawai. Serahkan pada organizer menentukan keadaan tu. Bertenang semua. Duduk. Al-Jufri pun terpaksa turut campur tangan untuk menenangkan keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Saya minta kerjasama semua. Kita bertenang, jaga nama baik negara sebagai tuan rumah. Jaga nama baik. Yang penting, malah yang berusia presiden pun terpaksa mengambil jalan tengah di sini. Namun kita jangan buat sesuatu yang boleh memalukan nama Malaysia. Sebab Malaysia terkenal dengan budi bahasa yang tinggi. Betul. Setuju. Saya minta kita tunjuk disiplin yang baik. Selepas ini kita berdoa mudah-mudahan pertandingan kita berjalan dengan lebih baik. Terima kasih. Kita cuma ada 3 lagi pertarungan. Okey. Dan kemudiannya daripada 3 pertandingan itu 2 membabitkan pesilat negara. Betul. Pesilat kita Muhammad Khairi Adib. Khairi Adib menarik diri daripada pertarungan dan kemenangan berpihak kepada Anik Asri Muhammad Yazid. Kawalan keselamatan perlu diperketatkan kat sini. Ya, betul. Sehingga Tuan Presiden Persatuan pun turun padang. Saya rasa elok kalau kita berehat sekejap. Kerana saya percaya pihak penganjur akan cuba menenangkan keadaan sebelum Aizat Akbar akan turun berdepan dengan Khairuddin Mustaqim yang menewaskan Khairi Adib di SEA Games yang lalu. Okey?
Jumpa lagi selepas ini. Bagi keadaan tenang di MITC tu.